أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kurnianya kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kuliah yang sebelum ini kita telah membicarakan berkaitan dengan satu tajuk, apa yang dibawa oleh orang yang meninggal dunia ke dalam kuburnya. Kita dah ceritakan dengan panjang lebar, tuan-tuan, berkaitan dengan apakah amalan-amalan yang bila kita meninggal kita bawa amalan tersebut, dan apakah amalan-amalan ataupun apakah perkara-perkara yang bila kita meninggal kita tak bawa amalan tersebut. Dia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnaini wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa apabila seseorang itu meninggal dunia, maka akan ikutlah tiga perkara oleh kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Yang pertama ialah ahli keluarganya, kemudian yang kedua iaitu hartanya, dan yang ketiga ialah amalannya. Dan Nabi mengatakan bahawa akan ikutlah kembali dua perkara, iaitu keluarganya dan juga hartanya, dan akan berkekalanlah bersama dengan orang yang mati itu amalannya. Maka di sini tuan-tuan kita lihat apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita ialah perkara yang hak, perkara yang benar-benar berlaku. Harta kita akan dibawa oleh ahli keluarga kita, kenderaan kita, motor kita, duit kita dan sebagainya. Ahli keluarga kita akan bawa sampai ke kubur. Dan adakah kenderaan kita itu akan ditinggalkan di kubur? Jawapan tidak. Kereta kita akan dibawa balik semula oleh keluarga kita. Harta benda kita, rumah yang kita tinggalkan dan sebagainya akan diduduki oleh ahli keluarga kita yang lain. Maka akan berkekalanlah bersama dengan kita amalan-amalan soleh yang kita lakukan ketika mana kita hidup dahulu. Dan dalam kita lihat perbahasan yang lain, apakah amalan-amalan soleh yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis, Nabi mengatakan bahawa sab'un yajri ajraha li 'abdin ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 perkara yang pahalanya akan sentiasa mengalir kepada seseorang walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, yang mana ketika itu pahala tersebut akan mengalir di dalam kubur seperti mana air yang mengalir. Dan Nabi katakan bahawa yang pertama, man 'allama 'ilman, siapa yang mengajarkan satu ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, dia termasuklah dalam perkara-perkara yang lain, bukan hanya khusus kepada ilmu agama, tetapi bahkan kita hidup dalam institusi pendidikan, kita duduk di universiti dan sebagainya. Berbagai keilmuan-keilmuan yang kita ajarkan kepada anak murid kita, tuan-tuan, dan seandainya ilmu tersebut digunakan pakai untuk perkara-perkara yang bermanfaat, pahala itu akan mengalir kepada kita walaupun kita dah meninggal dunia. Saya bagi contoh, tuan-tuan, elektrik. Kalau tak ada elektrik, bagaimana orang nak baca buku pada waktu malam? Kalau tak ada elektrik, bagaimana masjid nak diimarahkan pada waktu tengah malam dan sebagainya? Seandainya perkara tersebut digunakan pakai oleh anak murid kita, yang kita ajar ilmu-ilmu elektrik, ilmu kenderaan, ilmu mekanikal dan sebagainya, tuan-tuan, dan digunakan pakailah kereta tersebut untuk pergi ke kuliah, kita betulkan kereta tersebut untuk orang pergi ke kuliah, pergi menuntut ilmu dan sebagainya, untuk berjual beli, perkara tersebut dan pahala itu akan mengalir sampailah hari kiamat. Itu adalah perkara yang pertama. Dan yang kedua, Nabi katakan au ajran nahran, siapa yang mengalirkan air sungai, siapa yang mengalirkan air sungai. Kemudian au hafara bi'ran, siapa yang menggali perigi. Tuan-tuan, menggali perigi ini, tuan-tuan, bukan hanya sekadar manusia yang minum, tetapi ada binatang-binatang yang akan minum.
selagi mana air tersebut diminum oleh setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas dunia ni tuan-tuan, maka air tersebut akan memberikan pahala kepada kita. Jangan kita memandang enteng, jangan kita memandang rendah terhadap pembinaan perigi dan sebagainya. Kita katakan Allah setakat perigi, tetapi nilai pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Kita bagi orang minum tuan-tuan, pahala syurga Allah Subhanahu wa taala akan janji. Kita pernah terdengar tuan-tuan satu hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita berkaitan dengan kisah bagaimana seorang pelacur yang bila dia mati, dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab apa tuan-tuan? Bukan atas sebab dia bagi orang makan, bukan atas sebab dia buat ibadat selama 1000 tahun, dah. Tetapi hanya sekadar ketika mana dia minum di telaga, dia minum di perigi tersebut, datang seekor anjing. Anjing tersebut menjadikan lidah seolah-olah dia menceritakan dia dalam keadaan kehausan. Dia ambil selipar dia tuan-tuan dan dicedok air dalam telaga tersebut dan dia bagi minum kepada binatang tersebut, kepada anjing. Makna tuan-tuan, anjing, haiwan yang kita pandang itu adalah haiwan yang kita tak boleh usik. Haiwan yang kita pandang haiwan kalau lalu sebelah kita boleh lari dan sebagainya. Tetapi disebabkan wanita yang dulu ini melacur tuan-tuan, dia bagi minum kepada binatang yang bergelar bernama anjing ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam hal ini tuan-tuan, alhamdulillah kita buat satu promosi tuan-tuan. Kita buat promosi itu ibadat korban di Kamboja. Ibadat korban di Kamboja. Kita ada buat kali pergi dan sebagainya. Pergi tersebut kita bagi kepada orang yang memang miskin, memang yang orang memerlukan, sehingga kan ketika mana kami, rombongan kami pergi ke Kamboja, kami tengok dalam satu kampung memang tak ada langsung pergi. Tak ada langsung pergi. Habis dia minum bagaimana? Dia galilah kolam tuan-tuan. Dia gali kolam, kemudian dia tadah air hujan yang selama 6 bulan tersebut, dan daripada kolam tersebutlah dia bawa sampai ke rumah dan minum air tersebut tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, air kolam, air tadahan hujan tuan-tuan dibuat minuman. Kalau kita memang tak minum tuan-tuan, tapi nak katakan kedhaifan orang tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita galakkan bagi siapa yang mampu untuk menyertai korban ataupun korban yang Kamboja, dipersilakan. Bagi yang berkemampuan dipersilakan nak join ataupun nak kumpul duit bersama-sama untuk buat satu pergi, untuk kemudahan orang minum, orang makan, orang mandi dan sebagainya. Di sana kadang-kadang satu kampung satu pergi. Makna kedhaifan itu tersebut sangat-sangat dhaif. Maka kita sangat-sangat menganjurkan. Kenapa? Kerana kita dapat hadis ini tuan-tuan, Nabi kata siapa yang menggali perigi, pahala tersebut akan mengalir kepada dia sampai hari kiamat. Walaupun dia telah meninggal, walaupun dia berada dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala tetap berikan pahala tersebut kepada dia. Maka sebab itu dalam hal ini Nabi katakan, au gharsa nahran, au gharsa nakhlan, siapa yang menanam pokok kurma. Siapa yang menanam pokok kurma? Saya dah syarahkan hadis ini tuan. Saya katakan bukan hanya sekadar menanam pokok kurma, tetapi siapa yang menanam pokok buah-buahan, lalu kemudian dia meninggal dan pokok buah-buahan tersebut diuruskan oleh cucu dia, oleh anak dia dan sebagainya. Kemudian buah-buahan tersebut dimakan oleh burung-burung, dimakan oleh setiap binatang makhluk dan sebagainya, dan dimakan oleh anak cucu cicit tuan-tuan, maka pahala itu mengalir kepadanya. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang tahu besok pagi akan datang berlakunya kiamat, Nabi kata, siapa yang tahu besok pagi akan berlakunya kiamat dan di tangannya ada satu anak benih, maka tanam anak benih tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kerana barangkali benih tersebut akan menghasilkan pahala kepada kita. Bila orang makan, orang minum dan sebagainya, pahala tersebut akan mengalir kepada kita. Maka sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, perkara-perkara ini akan menyebabkan pahala mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Dan kemudian Nabi katakan, au bana masjidan, ataupun yang membina masjid. Siapa yang bina masjid walaupun dengan hanya satu bata. Sekarang ini ada banyak promosi. Orang yang mempromosikan untuk pembinaan masjid, sumbangan kepada masjid, pembinaan kepada madrasah dan sebagainya. Itu dikatakan seorang satu bata. Walaupun hanya kita menginfakkan satu bata tuan-tuan, tetapi sampai tak pahala tersebut? Ya, dia sampai kepada kita. Dan pahala itu dikira berdasarkan kepada bagaimana niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang duit berjuta-juta tuan-tuan, tetapi satu bata pun dia tak mampu untuk sumbangkan untuk pembinaan masjid.
Ada orang duit dia ni lah RM1, nak beli beras, nak beli makan dan sebagainya. Tapi dengan RM1 ni tuan-tuan, dia katakan aku nak bersedekah. Maka dia beli sebiji batu-batu tuan-tuan dan diinfakkan kepada masjid yang dibina. Pahala dia lebih besar berbanding orang yang ada berjuta-juta dalam tabung akaun dia tuan-tuan, tetapi dia hanya menyumbangkan sebiji batu-batu. Maka sebab itu orang yang menyumbang dalam keadaan dia lemah, dalam keadaan dia miskin, lebih baik daripada orang yang kaya menyumbang ketika mana dia dalam keadaan senang. Maka kemudian Nabi katakan awaratha mushafan, ataupun orang yang mewariskan ataupun yang mewakafkan mushaf atau Al-Quran, atau taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, ataupun orang tersebut meninggalkan anak yang ketika mana dia telah meninggal dunia, anak tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keampunan kepadanya. Maka sebab itulah Nabi mengatakan bahawa idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyatin aw sadaqat aw ilmun yantafa'u bih wa waladun salihun yad'u lah. Nabi kata mati saja seorang anak Adam tersebut maka terputus segala amalannya. Melainkan 3 perkara. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kesejahteraan ibu dan ayah tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan, nasihat saya kepada diri saya tuan-tuan dan juga kepada sedang hadirat tuan-tuan, saya katakan kita tuan-tuan sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ketua, pastikan dalam kehidupan harian kita sebelum kita meninggal, pastikan anak kita tahu peranan dia sebagai seorang anak, iaitu dia mampu untuk membaca Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling basic tuan-tuan. Paling tidak kita ajar kepada anak kita, nak bila ayah dah meninggal kelak ataupun belum ayah meninggal lagi, tolong baca tiap-tiap kali solat, ya Allah ampunkan dosaku dan ampunkan dosa kedua bapa. Kita tak tahu tuan-tuan mana satu doa yang Allah Subhanahu wa taala akan terima. Dan ketika inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita perihal ada seorang lelaki yang mana dia mati tuan-tuan, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla letakkan dia di makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu dia bangkit dan dia tanya kepada Allah Taala, ya Allah, bagaimana aku berhasil mendapatkan tempat begini? Maka Allah katakan, dengan istighfar anakmu untukmu. Istighfar anakmu untukmu. Maknanya disebabkan istighfar anak tuan-tuan untuk mak dan ayah setelah mana mereka meninggal, meletakkan dan menghapuskan segala dosa-dosa mak dan ayah ini, maka disebabkan dosa-dosa ini diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah naikkan makam seorang ayah, makam seorang ibu ni tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam keadaan kebaktian kita kepada mak dan ayah tuan-tuan, bukan hanya sekadar ketika mana mak ayah kita hidup. Ketika mana mak ayah kita hidup, ya kita wajib mementaati mereka, kita wajib berbakti kepada mereka. Tetapi setelah mana mereka meninggal dunia juga tuan-tuan, kewajiban kepada kita untuk berbakti kepada mereka juga. Maka sebab itu dalam hal ini 7 perkara ini adalah perkara yang amalan-amalan yang akan menyebabkan pahala kita berterusan di dalam kubur tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan, dikatakan bahawa Abu Abdullah Al-Ghar meriwayatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, amal perbuatan yang mengikut seorang mukmin yang meninggal dunia adalah ilmu yang diajarnya, anak soleh yang ditinggalkannya, Al-Quran yang diwariskannya, masjid yang dibina, rumah yang disediakan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, pengairan yang dibuat, serta sedekah daripada harta benda ketika dia dalam keadaan sihat. Maka ini adalah amalan-amalan yang akan ikut kepada kita tuan-tuan. Kemudian dikatakan Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah orang yang meninggal dunia akan dibawa oleh malaikat dengan menggunakan pinggan daripada cahaya. Malaikat lalu berdiri pada sisi kubur sambil berkata, wahai orang asing penghuni kubur, terimalah hadiah yang diberikan keluargamu. Hadiah itu lalu dimasukkan dalam kubur tersebut sehingga kubur itu menjadi lapang dan terang benderang. Kemudian dia berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan keluargaku dengan sebaik-baik balasan. Sedangkan orang yang tidak mendapat doa daripada anaknya dan daripada orang yang lain akan menderita di dalam kuburnya.
Maka ini kita katakan bahawa peranan kita sebagai ahli keluarga bukan bermakna bila mak dan ayah kita dah meninggal, dah terputus amalan tersebut, kita tak boleh melakukan amal kebaikan, kita tak boleh nak berikan sedekah, kita tak boleh nak mengalirkan pahala kepada mereka. Tak. Selagi mana kita masih lagi hidup, tuan-tuan, selagi itulah kita boleh melaksanakan tugas dan hak kita sebagai seorang anak. Berilah hadiah, sumbangan, derma, sedekah, tuan-tuan. Kita katakan, ya Allah, ini adalah sedekah untukku, untuk makku. Pahala tersebut akan mengalir, dan pahala tersebut akan dibawa kepada mak dan ayah kita di dalam kubur, tuan-tuan. Ataupun mana-mana orang lah, tuan-tuan, kita kena teringat kepada kawan-kawan kita, tuan-tuan. Kita nakkan, ya Allah, terimalah sedekah, ya Allah, untuk si fulan bin si fulan. Maka amalan-amalan tersebut, tuan-tuan, akan dibawa pergi kepada orang yang kita tuju dengan niat tersebut, tuan-tuan. Maka sebab itu dalam hal ini dia katakan, Bishr bin Ghalib berkata, aku mimpi melihat Rabi'ah al-Adawiyah, seorang abid ahli ibadah. Aku sentiasa mendoakannya. Rabi'ah al-Adawiyah berkata, kepadaku, hadiahmu akan datang kepadaku yang dibawa dengan pinggan daripada cahaya, yang alasnya diperbuat daripada sutera. Wahai Bishr, seperti inilah doa orang mukmin yang masih hidup, yang ditujukan kepada saudaranya yang meninggal dunia. Hadiah itu akan diserahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia, lalu dikatakan kepada mereka, ini hadiah yang diberikan fulan untukmu. Maka sebab itu kita katakan, kita niatkan untuk khusus kepada siapa, maka amalan tersebut, ibadah tersebut akan disampaikan kepada orang yang kita niatkan. Dan dikatakan, Ismail bin Rafi' berkata, cara agar orang yang punya hubungan darah dapat bertemu dengan saudaranya yang telah meninggal dunia adalah yang pertama menunaikan haji. Ini cara bagaimana kita bertemu dengan mereka. Bertemu ni, tuan-tuan, ialah ketika mana kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan soleh yang kita lakukan, kita akan bertemu mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat itu amalan-amalan yang soleh. Tak boleh dengan amalan-amalan yang fasik, amalan-amalan maksiat dan sebagainya. Amalan-amalan maksiat yang kita lakukan, dosa tersebut tidak akan mengalir kepada orang berada dalam kubur. Itu kena ingat. La tadiru wazratan wizra ukhra. Dosa yang dilakukan tidak akan memberikan kepada orang yang lain untuk mengendong dosa orang lain. Maka contoh kita katakan, aku buat dosa, orang yang tanggung. Tak, dia takkan dapat menanggung dosa kita. Dosa adalah hak individu, tetapi pahala kita boleh sebarkan, kita boleh sampaikan kepada mereka. Dia katakan yang pertama dengan menunaikan haji. Kita tahu ada ibadah-ibadah yang masih lagi belum terlaksana, masih lagi belum tertunai. Maka kita lakukan badal haji untuk mereka. Orang yang masih hidup, ahli keluarga yang masih hidup, laksanakan badal haji untuk orang yang telah meninggal dunia. Maka dibolehkan, walaupun dia tidak berwasiat, kerana itu adalah hutang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu memerdekakan hamba. Sekarang ini dah tak nak memerdekakan hamba, maka apakah kelebihan yang lain? Iaitu memberikan sedekah. Itu sedekah-sedekah jariah yang kita buat, tuan-tuan. Kita niatkan, ya Allah, ini untuk ibuku, ya Allah, ini untuk ayahku, ya Allah, ini untuk adik-beradikku, ya Allah, ini untuk fulan bin fulan, ahli keluargaku dan sebagainya. Maka pahala tersebut akan mengalir kepada mereka. Dan yang semua amalan perbuatan tersebut, pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal tersebut. Maka ini adalah berkaitan dengan kita memberikan sedekah jariah untuk orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kedahsyatan mati. Hadis daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tamunnal mauta fa inna hawlal matali'i syadid. Nabi mengatakan bahawa janganlah kamu semua mahukan kematian, kerana saat roh akan keluar daripada jasad merupakan peristiwa yang amat dahsyat. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang bila ditimpa musibah, ada orang yang ditimpa penyakit dan sebagainya, dia akan rasa down, dia akan rasa hilang semangat. Bila hilang semangat itu, tuan, apa berlaku? Dia katakan, ya Allah, kalau boleh matilah, ya Allah, lebih baik mati daripada menyusahkan orang lain dan sebagainya. Nabi kata, jangan kamu mahukan kematian, kerana saat kematian tersebut kamu tak tahu. Sekarang ni kamu masih hidup, kamu boleh melakukan amal soleh, tapi bila dah keluar roh daripada jasad, kamu nak lakukan amal soleh, dah tak boleh nak lakukan amal soleh. Kamu nak beristighfar kepada Allah Ta'ala, tak boleh dah. Maka ketika itu jangan sesekali kamu mengimpikan kematian. Melainlah kalau kamu ni semua dah memang betul-betul ready, dah 1000 tahun hidup dalam uzlah, dalam keluar, dah tak keluar dengan orang dan sebagainya, ibadah sepenuh masa 24 jam 365 hari, tuan-tuan,
maka ketika itu kalau dah ready sangat dipersilakan. Tapi selagi mana kita masih ada kemampuan untuk melakukan amal ibadah, jangan sesekali kita minta kepada kematian. Dahsyat di sini maksudnya ialah yang mengerikan. Ada seorang lelaki berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ajal beliau hampir tiba, "Aku harap kulitnya tidak dapat disentuh oleh api neraka." Umar kemudian memandang kubur itu dan berkata, "Orang yang membuatmu terpesona adalah orang yang rugi. Demi Allah, seandainya aku memiliki semua yang ada di dunia ini, maka aku akan menebus kedahsyatan mati dengan kesemua yang aku miliki." Umar bin Khattab pun tak nak tetap. Kenapa? Dia takut ketika mana mati itu datang bertemu dengan Umar bin Khattab, dia tak mampu untuk mengelakkan diri dia daripada azab api neraka. Dia sendiri tak rasakan bahawa dia akan terlepas daripada api neraka tuan. Sedangkan Nabi katakan semua umat kau akan masuk ke dalam syurga melainkan seorang. Dan Umar mengatakan bahawa aku takut seorang itu adalah diriku. Dia tak kata bagi orang lain kot, tak. Umar bin kata bahawa yang seorang itulah yang aku takut, barangkali seorang itulah diri aku. Orang lain semua masuk syurga, tapi aku tak dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu tuan-tuan Umar bin Khattab fikir. Kita hari ini adakah kita terfikir seperti mana Umar bin Khattab berfikir? Maka sebab itu apabila musibah datang bertemu dengan kita tuan-tuan, perkara pertama ialah jangan sesekali untuk kita memikirkan kepada kematian. Kerana kematian bukanlah jalan penyelesaian. Hari ini tuan-tuan kita lihat dalam berita, banyak orang bunuh diri. Masalah sikit bunuh diri, masalah sikit terjun bangunan, masalah sikit terjun laut dan sebagainya. Kematian bukan jalan penyelesaian, tetapi kematian itu adalah satu musibah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita masih lagi dalam pembahasan ini. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.